Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa anza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun pada tengah hari yang indah ni tuan-tuan, di minggu terakhir bulan Safar. Safar pada zaman dahulu bulan di mana orang Arab keluar daripada tempat masing-masing, berjalan kata Terengganu, berderak kata Kelantan, tuan-tuan, bermusafir, berziarah dan sebagainya. Yang kedua, sifar. Sifar kosong. Samalah dengan arti kata kota dan bandar mereka kosong pada bulan ini. Mereka berziarah, mereka berjalan, dan itulah tujuan keluar daripada tempat mereka. Tuan-tuan sekalian, dah. Kita secara kebetulan juga tuan-tuan, kalau bulan 12, bulan 12 lah tuan-tuan nak keluar kahwinnya, nak pergi overseas kalau tak ada COVID-19, tuan sekalian dah. Nak balik kampung, macam-macam lah nak keluar, tuan, janji boleh keluar, tuan sekalian. Tak lagi overseas, pergi pulau perhentian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, bulan Safar tidak ada kena-mengena dengan bulan bala bencana ataupun bulan majasial yang mungkin difahami oleh segelintir moyang kita orang Melayu pada zaman dahulu. Tak pelik sebenarnya, sebab moyang kita Melayu ni tuan-tuan, zaman dahulu 500 tahun dahulu beragama Hindu dan agama animism, pagan. Pagan percaya pada roh dan semangat. Kalau tengok kita satu Salatin ataupun sejarah Melayu tuan-tuan sekalian, bagaimana ulama daripada Mekah nama Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz datang ke Melaka, mengislamkan para meswara Raja Melaka yang beragama Hindu tuan-tuan sekalian. Para meswara telah memeluk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim, rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Orang Melayu tuan-tuan macam orang Arab, samalah bangsa lain, etnik lain ikut ketua tuan sekalian. Pakat masuk agama Islam. Onang Kening, menantu Raja Melaka ni puteri Raja Kelantan, dia pun masuk Islam juga. Tersebarlah Islam di mana-mana negeri-negeri Melayu tuan sekalian. Baik, walaupun beragama Islam tapi sakit-baki amalan Hinduism dan paganism itu memang sukar untuk dihapuskan 100%. Sedikit demi sedikit. Ini kerana apa? Marilah gerakan jihad taklim, jihad pendidikan, dah mengaji, belajar, baru dapat ubah sikit-sikit tuan sekalian dah. Tengok banyak lagi tuan-tuan sekalian. Contoh kita lah dah, malam 7 likur dah nak beraya 3 hari ni penuh lilin pelita keliling rumah. Apa hal tuan-tuan sekalian? Apa kaitan dengan perayaan ibadah kita? Kita bukan sambut Diwali, bukan sambut Dipawali, perayaan cahaya, tapi itulah amalan tuan-tuan dah. Kalau menikah kahwin dengan bersanding, nak tabur berah tuan-tuan. Tabur berah ni untuk ayam ya. Dah Melayu dah bersanding tuan sekalian. Daripada Hinduism tuan-tuan sekalian. Kena pula tuan-tuan amalan superstitious, kurafat, yang tak kena mengena langsung dengan agama. Tapi muncullah apa di Mandi Safar. Mandi Safar ni tuan-tuan, ramai-ramai ke pantai. Mandi buang majasial, buang bala bencana, moga Tuhan ampunkan dosa. Ini amalan apa? Daripada Hinduism. Orang Hindu pergi ke Sungai Jaya tuan sekalian, mandi.
Saya tengok satu dokumentari, Allah kotor sangat sungai ni. Dengan tongkol najisnya, dengan buang apa debu mayat tuan sekalian. Kotor, memang kotor tuan sekalian. Tapi macam begitulah, mandi untuk hilangkan dosa. Kita orang Islam, ya tuan-tuan, kita ni pun dosa. Tak ada orang, kita bukan maksum, kita pun dosa. Saya dan tuan-tuan ada dosa. Tapi kaedah nak apa dosa, macam mana bertaubatlah. Bertaubatlah tuan-tuan sekalian. Kita taubat nasuha tuan-tuan sekalian. Amalan penghapus dosa apa dia? Kalau ikut Sayyidina Umar Khattab bin Nafal bin Abdul Uzza, setiap kali Sayyidina Umar teringat kesalahan dia bantah Nabi masa Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Umar akan buat dua perkara. Yang pertama, dia puasa sunat. Puasa ni tuan-tuan amalan yang dapat menghapuskan dosa kita. Puasa tuan-tuan sekalian. Tengok kena puasa. Contoh puasa 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah, puasa hari Rukuk tuan sekalian. Allah ampunkan setahun dosa kita lepas. 365 hari. Tapi berapa orang yang ambil peluang untuk puasa 9 Zulhijjah? Puasa 9 dan 10 Muharram, besar pahala, Allah ampunkan dosa tuan-tuan. Puasa hari putih 13, 14, 15 hari bulan, tiap-tiap bulan. Jadi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar akan berpuasa setiap kali dia ingat dia salah, dia buat silap. Baik, yang kedua, Sayyidina Umar akan infak, sedekah. Sedekah ni tuan-tuan sebagaimana air memadamkan api, sabda Nabi. Maknanya kita sedekah ni tuan, dia macam air memadamkan api. Jangan malah untuk kita bersedekah, kita berinfak tuan-tuan. Tak banyak tak apa, dah. RM5, RM5, RM2, RM3, tapi tiap ada je infak kita pada fi sabilillah tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Yang kedua apa dia? Orang Melayu kita bulan Safar ni tuan-tuan, puja pantai. Ni tak ada dah tuan sekalian, puja pantai sekarang tak ada dah tuan sekalian, puja pantai. Ada percubaan nak hidupkan balik 2 tahun lepas, bulan Safar. 2 tahun lepas dia mandi di Sulawesi, di Kota Palu, di Donggala tuan sekalian. Saya terlibat dengan misi bantuan. Ni hidup balik untuk tuan-tuan sekalian sambutan HUT, hari ulang tahun ke-40 Kota Palu. Nak attract pelancong tuan-tuan sekalian, mati beribu tuan sekalian. Ulama-ulama dah pesan jangan, ini syirik ni zulmun azim, dosa besar tuan sekalian. Tak dengar tuan-tuan orang sekarang ni. Orang sekarang kalau ulang dia maki gitu ya, bodoh bangang, kata Facebook ni dia maki selamba tuan sekalian. Tak ada rasa malu dah. Selintir lah tuan sekalian, tapi mulut memang mulut cak longkang dah. Dan dia buat juga mari gempa bumi, mari tsunami, berpuluh ribu mati tuan-tuan. Saya pergi beberapa kali Kota Palu tuan, dia boleh sembelih, bukan sembelih tuan-tuan, dia saya cocok ni dengan lembing, domba ni kambing. Dia peranyuk kalau tu ada pulut kuning, macam puja pantai. Orang Melayu di Melaya lah zaman dulu tuan sekalian ni. Kepala kebab tuan sekalian, kebab ni banyak, dia jamu hantu laut tuan sekalian. Orang Melayu ni tahun 60-an masih lagi dengan puja pantai. Kelantan, Terengganu tuan sekalian. Kalau kisah daripada almarhum Tok Guru Ni Aziz Nikmat, dia cerita apa, dia kata hamba balik Mesir tahun 1962, dia kata 1962. Kampung dia kata di Pantai Sabak. Pantai Sabak mana? Pantai Sabak ni Pekalan Cepa. Dan tahun 1941 Disember, Jepun ni pertama langkah masuk ke tanah Melayu ke di Pantai Sabak, Kelantan tuan sekalian. Dia kata apa? Kata Tok Uni Aziz tuan-tuan, dia kata orang puja pantai ni tak jamu hantu laut, jamu penunggu. Cara sembelih kerbau bala, sembelih kerbau tuan sekalian, kerbau bala, kerbau yang bertumpuk. Apa tujuan? Yang pertama supaya dapat hasil tangkapan ikan banyak pada para nelayan, murah rezeki. Yang kedua untuk elak bala bencana majal sial semasa usaha mencari ikan, rezeki di laut. Berkata almarhum Tok Guru Najib, tak betul adik kakak, kita ni orang Islam, kita beriman kepada Allah, dan kalau kita beriman kepada Allah, kita dah ulang baca Asmaul Husna dah. Antaranya kita sebut Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak maksudnya pemberi rezeki. Dan dengan nama Ar-Razak, Allah tadi, tuan-tuan sekalian, nama-nama yang indah tadi Ar-Razak, pemberi rezeki, dah buat apa minta dengan makhluk dah. Tuan-tuan kami ni Ar-Razak. Mana kalau kita tuan-tuan ada tanah sikit, nak tanam apa, musangking ke, durian musangking, kaya bawah musangking dah. Mulut sebut Ar-Razak, Ar-Razak, nak tanam apa sebut Ar-Razak, Ar-Razak tuan sekalian dah. Moga tuan-tuan jadilah pokok kita insya-Allah, tanaman kita ni kepada kita minta dengan pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, tak minta dengan makhluk. Yang kedua, tujuan tadi nak elak bala bencana semasa pergi cari ikan, cari rezeki. Tak betul. Tok Guru kata Nabi
tinggalkan kepada kita doa maksur, doa Nabi tuan maksur. Maksurat kita baca pagi, kita baca petang. Musim COVID-19 ni baca semua-semua, tak nanti pagi petang dah. Nak keluar kereta, nak ke mana, tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nak makan, kita tiup atas makanan, nak minum, kita tiup atas minuman, tuan sekalian. Musim COVID-19 ni macam main-main tuan-tuan dah. Kadang-kadang kena tu. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita, tak ada simptom pun, tak bergejala pun, tapi positif. Macam mana tuan-tuan dah? Tak kena orang tuan-tuan. Dah 34 juta dah. Satu dunia ni kena COVID-19. Mati 1 juta lebih dah tuan-tuan sekalian. Amerika Syarikat 100,000 lebih dah mati. Tuan-tuan, nampak gaya tak cukup 31 Disember ni. Dah. Tengok memang sejarah pandemik yang mewabak sedunia ni tuan-tuan sekalian. Sebelum ni Spanish flu tahun 1918, 1925 tengok. 5-6 tahun juga. Mekah buka tu 1926 tu ada orang Melayu kita pergi dengan kapal. Dia mana tulisan, ditulis tuan-tuan sekalian, sebelum sampai di Jeddah tu kena singgah sebuah pulau sebelum Jeddah, kena transit dulu, kena mandi dengan air garam dulu tuan-tuan sekalian. Tengok Mekah pun tutup 45 tahun dah. Semasa Spanish flu mati berapa? 50 juta orang. 50 juta bang, 50 juta orang mati. Allahu Rabbi tuan-tuan sekalian dah. Kita baru 1 juta lebih tuan-tuan sekalian. Rasa bukan nak minta panjang 3-4 tahun sebab memang susah tuan-tuan. Dah kita tuan-tuan adalah pendapatan lagi, kena orang lain macam mana? Dah. Industri penerbangan tuan-tuan sekalian 40 bilion USD rugi. Tak bergerak mana kapal terbang, mana ke overseas mana tuan sekalian. Ni hot travel agent, ustaz-ustaz kita ni, hot buat travel agent. Jual kambing lewat dia je, kambing perak. Jen bah tak lagi buat bawa orang Mekah tu, jual kambing jawab dia dah. Tuan sekalian dah. Jadi tuan-tuan sekalian nak beritahunya muslimin dan muslimat, kita doa lah. Kita doa supaya berhujung wabak ni, pandemik ni tuan sekalian baik. Jadi doa tak baca Nabi wajah tuan sekalian. Elak bala bencana baca doa ni. Tak payah minta dengan makhluk sebagaimana orang Melayu buat puja pantai. Alhamdulillah baliknya para alim ulama, para asatizah, para guru agama hilang dah. Orang tak buat dah puja pantai. Tapi cuba nak buat 2 tahun lepas tu perik dah, bertaubat terus. Di Sulawesi, Kota Palu tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat, apa yang berlaku di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa berlaku di zaman Nabi kita yang mulia ni tuan-tuan sekalian, berkait dengan bulan Safar. Saya rasa dah kita sebut sekitar 2 tahun lepas kisah ni. Peristiwa yang pertama, Yam Ar-Rajab, peristiwa hari Ar-Rajab, pembunuhan kepada para pendakwa, kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 4 Hijrah. Yang kedua, berlakunya peristiwa Bir Ma'unah, peristiwa Telaga Ma'unah bulan ni lah. Tapi tahun 4 Hijrah tuan-tuan sekalian. Jadi dengan ruang yang terbatas, masa yang suntuk ni tuan-tuan, kita ambil sikit tengok semula, semoga ia memberikan ibrah ataupun pengajaran kepada kita semua baik. Yang pertama, Yam Ar-Rajab, peristiwa hari Ar-Rajab tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tabligh baginda, tabligh menyampaikan. Kita semua tabligh ni tuan sekalian ni. Dah. Kita semua tabligh, kita kena menyampaikan tuan sekalian. Kita kena ajak orang kepada Islam, seru orang kepada Islam. Ini core business kita, orang-orang beriman tuan sekalian. Jadi Nabi nak hantar pendakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah tuan sekalian. Nak hantar pendakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah. Nabi pilih 10 orang sahabat-sahabat Nabi. Apakah ciri mereka? Yang pertama, tuan-tuan, mereka ni orang-orang muda. Mereka ni kelompok pemuda tuan sekalian. Jadi nak beritahunya, orang muda sangat penting dalam Islam. Sebab itu Dr. Hussein Haikal dalam kitab Hayatul Muhammad menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian, fokus Nabi kepada kelompok orang-orang muda. Iaitu daripada awal dakwah Nabi digambarkan sampai akhir umur dakwah Nabi, Nabi fokus membina orang-orang muda. Nabi bangkit menerima kerasulan An-Nubuwah di Makkah ataupun Bakah tuan-tuan, umur baginda 40 tahun. Umur kemuncak seorang pemuda. Tengok umur Zubair Al-Awam. Zubair ialah sepupu Nabi yang mulia, anak muasar Nabi Safiyah tuan-tuan. Umur berapa Zubair? 16 tahun. Mus'ab bin Umair yang akhir digelar Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah, umurnya 17 tahun. Arkam bin Abi Arkam daripada kabilah Bani Makhzum, rumah jadi pengen dakwah di Mekah. Berapa umur Arkam bin Abi Arkam? 16 tahun. Tuan-tuan, Mus'ab 17 tahun tuan sekalian.
Tuan-tuan, Sayyidina Ali belasan tahun. Cuba lihat Sayyidina Umar Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza awal 30-an. Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah 38 tahun. Jadi hok muda-muda tu sekalian. Fatayat beliau ni muslimat muda-muda. Tuan-tuan sekalian, siapa dia? Asma binti Abu Bakar belasan tahun. Tuan-tuan, ini kelompok yang bersama Nabi sampailah akhir umur Nabi. Ada satu peristiwa yang pernah kita sebut, kita kuliahkan di sini, Haji Wida, Haji perpisahan, Haji takhir, digelar juga Haji Ar-Rasul, digelar juga Haji Islam, Haji Wida. Bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Nabi balik haji ni tuan-tuan, Nabi kita sakit. Ingat tak? Demam panas, 2 kali ganda lebih panas daripada demam manusia biasa. Yang kedua, akibat batuk-batuk yang berterusan. Yang ketiga, racun. Nabi kena racun oleh perempuan Yahudi lepas perang Khaybar. Perempuan Yahudi namanya Zainab binti Al-Harith. Dalam keadaan Nabi sakit, ada info masuk tuan-tuan, ancaman Rom di Balqa. Balqa di mana? Jordan pada hari ini. Balqa tuan-tuan sekalian. Jadi Rom ni kuasa besar dunia. Rom dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla, juga penaung kepada agama Kristian yang kira musuh ketat Islam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok macam perang Mu'tah dak berlaku kan tuan-tuan sekalian dengan Rom tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi keluar ke arahan supaya keluar tentera Islam. Tentera Islam orang-orang muda. Nabi lantik ketua panglimennya orang muda. Siapa dia? Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid umur berapa? Umur 17 tahun, anak kepada Zaid bin Harithah, anak akak Nabi yang mati syahid di medan perang Mu'tah. Bulan Jamil awal tahun 8 Hijrah. Muda juga tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian ya, orang umur 30-an ni kira muda lagi lah. Contohnya Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar panglima kedua perang Mu'tah, syahid masa umur 37 tahun. Muda lagi tuan-tuan sekalian dah. Muda lagi kalau zaman kita. Kalau sebelum 40 kira muda lagi lah dah. Tak lama baru hidup atas dunia tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya Nabi tuan-tuan fokus membina orang-orang muda. Kalau nak cari sekarang umur 16, 17 ni tuan-tuan, kalau majlis ilmu memang tak jumpa lah. Saya cakap sebab saya pusing Malaysia tuan-tuan kalau kuliah ni. Ya Allah tuan-tuan, dah minggu depan ke Melaka, minggu di utara tuan sekalian. Mesti Kuwait pun bergerak juga tuan-tuan. Tapi beginilah, duduk jauh-jauh tak apa, bergerak tuan sekalian dah. Nak cari budak umur 16, 17 ni payah. Kau ramai dia majlis ni lah, grup KRU, kumpulan rambut ubat. Kau tak gerak, tak apa dah tuan-tuan sekalian, sabar tuan sekalian dah. Minggu lepas jumpa budak muda kat atas jalan raya. Saya balik satu tempat bantuan di kampung Bukit Payung, Hulu Besuk tuan-tuan. Sampai di sebuah kampung Darau. Tiba-tiba wow, mari satu kelompok sekian 10 orang. Tuan-tuan bayang, kita kena slow kereta. Budak-budak helmet tak pakai. Kita umur 14, 15, 16, 17. Dah, wow. Congek tayar motor pacok ni, tayar depan ni, wheelie. Kita tengok ngeri tuan-tuan. Jangan cakap pasal budak-budak sekarang tuan-tuan, kecil-kecil ni. Pay kuda dah turun harga. Dulu RM30. Berapa pay kuda sekarang tahu? RM6 saja. Harga mampu milik budak-budak sekolah beli RM6 pay kuda. Army 5. Apa lagi tuan-tuan? Pay liabar. Saya tahu sebab saya terlibat dengan AADK tuan sekalian. Dengan kawan-kawan jatuh kuasa pemuda dadah. Memang tuan-tuan, fenomena dadah ni. Tuan-tuan sekalian, cuba balik sekali tuan abang ni, tunggu ambil sekolah sekali. Baru biar keluar siapa dia. Sebab takut pay tadi lah, pay yang dijual di sekolah tuan sekalian. Kita kena pay penado tuan-tuan. Banyak lagi tuan-tuan, macam-macam jenis tuan sekalian dah. Ekstasinya, ais, macam-macam jenis. Jadi tuan-tuan sekalian, dia puas Willy, angkat congek dari belakang pula, wikang. Willy, we die tuan sekalian. Tuan sekalian, menyusahkan orang. Dah. Musim Covid leciannya, nak jenazah, nak macam-macam. Dan itulah anak-anak muda pada hari ini. Jadi tuan-tuan, mengapa orang muda penting? Kata almarhum Maulana Maududi, kamu nak tengok masa depan Islam, kamu tengok anak muda pada hari ini. Ini indikatornya tuan-tuan sekalian. Nak tengok masa depan Islam. Tak bimbang, kena bimbang lah tuan-tuan. Mesti rasa kena bimbang atau tengok keadaan ni. Budak-budak dengan tak erti baca Quran, tak berapa nak solat, berjemaah sembahyang tuan-tuan sekalian. Penat tuan sekalian dah. Mesti kita rasa bimbang, mesti rasa takut. Sebab apa? Nabi fokus dengan membina orang-orang muda. Kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan, mengapa peranan pemuda penting? Dia kata kerana pemuda mempunyai kekuatan semangat, kekuatan cita-cita. Pemuda mempunyai kekuatan jasadiah, fizikal, kekuatan akliah, kekuatan akal. Betul tuan-tuan sekalian. Kita berumur ni, dia tak nak banding zaman remaja muda ni jauh dah tuan sekalian. Kekuatan jasadiah, fizikal jauh. Orang muda ni tuan tengok, kalau pergi travel dah. Dalam zaman kita muda, kita boleh ceramah, pergi balik ceramah, lepas ceramah jam makan 12.30, tolak balik Kuala Lumpur,
Dah esok boleh mengajar lagi, boleh kuliah zuhur lagi kat JKA ni. Tuan-tuan sekalian, dah boleh lagi. Tapi tua ni tak boleh dah. 2 jam sekali kena berhenti. Nak cari pagi nak tidur lah tuan-tuan. Tak tahan, tuan-tuan tak tahan dah. Tak tahan mata punya, tak tahan dengan silau tuan dah. Jadi akal pun sama. Orang muda tak, remaja ni menghafal kuat. Minggu lepas saya balik ke Andur, setiu tuan sekalian. Nik Munaim, cucu Tok Wuni Aziz. 16 juzuk dah. Allah sekejap 16 juzuk. Setahun 16 juzuk tuan-tuan. Bunyalah hafal Quran, ya Allah, budak-budak ni cerdik. Kadang-kadang saya dulu buat silap. Saya ingat nak hafal Quran mesti dapat 5A, 4A. Tak tuan-tuan sekalian. Hak tak ada A pun boleh rupanya. Janji dia bersungguh. Manjada wajada. Hak mana siapa sungguh ada akan dapat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, anak hak bekas dia abah saya tu, tuan-tuan sekalian, start from zero Quran. From zero tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan sekalian. Tengok dah 22 juzuk. Waktu saya jadi impress itu, kata Quran ni dahsyat tuan. Mana boleh hafal tuan-tuan sekalian. Dah. Saya masa tengok mula-mula kata tak ada harapan budak ni. Dah. Dengan masuk tahfiz dia menangis, dia nak gantung kaki ayah dia tuan. Ayah dia buat kata saya Faizal tuan sekalian. 22 juzuk saya. Allah kata Quran ni mukjizat masya-Allah. Muka bersih jernih tuan. Anak-anak remaja tuan sekalian. Tapi ada syarat duk kat tahfiz tuan-tuan, tak boleh main gadget, tak boleh main smartphone tuan sekalian. Hari Senin wajib puasa ni, Senin puasa semua tuan sekalian. Dia puasa tak macam kita puasa, kita lembek odak, depa ni petang main takraw, main bola lagi. Gagah. Itu remaja tuan sekalian dah. Kalau tua ni selalu dah pick up lori dah bang. Jenah menghafal tak ingat. Dah. Surah An-Naba tu tukar takir. Surah Al-Kafirun pun tukar takir tuan sekalian. Dah. Penat. Jadi tuan-tuan, orang muda ada kelebihan, maka Nabi fokus membina orang muda. Yang kedua, siapa kelompok 10 orang ni? Ahlul Qura, mereka alim Al-Quran. Mereka alim Al-Quran dengan arti kata pendakwah ni tuan-tuan tak mesti tuan-tuan mesti berilmu. Sebab tu Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah apabila menggagaskan rukun bai'ah, yang pertama bukan al-jihad, yang pertama bukan tadhiyah, yang pertama al-fahmu, faham, reti, kena mengaji, kena ada ilmu tuan sekalian. Sebab tu Nabi pilih 10 orang ni, Nabi tasjid, beri motivasi, maka keluarlah mereka bulan Safar tahun 3 Hijrah. Tak sempat sampai tuan-tuan kepada kaum Alda dan Al-Qarah. Sampai satu lokasi nama dia Uthman tuan sekalian, mereka diserang oleh puak-puak kafir dan mereka dibunuh. 8 orang syahid mati dibunuh, tinggal 2 orang, Khubayb bin Adi, Zaid bin Adasinah tuan-tuan. Mereka ditambak, kena berkah, kena ikat, kena berkah tuan-tuan. Dijual kepada Banu Amir di Mekah. Mengapa dijual kepada Banu Amir? Rupanya mereka terlibat dengan peristiwa Yaumul Furqan, Perang Badar Al-Kubra, 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah tuan sekalian. Peristiwa ni kita dah ulang banyak kali dah. Dan kita ulang. Tuan-tuan kalau baca Quran pun tuan-tuan tak akan puas baca Quran. Sebut lagi ayat ni. Tak akan puas Quran, tak akan puas tuan-tuan sekalian. Dah. Kita baca atau tengok sesuatu ni cepat puas tuan sekalian dah. Tapi Quran ni dah tak akan puas, makin nikmat, makin lazat tuan-tuan. Baca walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 kafir dibunuh dan mereka sebagainya pemimpin: Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhari bin Hisham, Umar bin Hisham, Abu Jahal mati dibunuh. Dan ada mereka pemimpin daripada Banu Amir, satu kelompok kabilah Banu Amir tuan sekalian. Siapa bunuh? Sahabat orang tadi. Maka mereka dengan harga mahal dijual pada Banu Amir di Mekah, kena lock up, kena kurung, kena penjara. Ada dah ke penjara zaman dulu? Ada tuan-tuan. Kita baca surah Yusuf dalam Al-Quran, Nabi Yusuf AS kena penjara kerana fitnah wanita. Tak usah pelik tuan-tuan. Zaman dulu ada penjara semua dah. Saya melawat kota-kota lama, termasuk zaman kerajaan Islam Mogul masa tu di India. Qala'ah satu sejarah di mana? Di Dhaka, Bangladesh. Tuan-tuan, besar komplek dia. Kota ni siap ni, dengan masjidnya, barak tentera, dengan penjara. Tuan-tuan sekalian, ada penjara siap. Kita kajian Melayu Melaka pun 500 tahun dulu ada penjara, ada rumah pasung tuan-tuan sekalian. Temenggung jadi ketua polis negeri jaga Melaka. Hak bawah-bawah konstable apa dia tuan sekalian? Budak raja. Budak raja saya debel lah, hak jenis kepala masam. Di kampung dia ambil je budak raja tuan-tuan.
Kalau jadi lembek jauh tak boleh, dia kena hok jenis tampar muka orang tu, dia ambil budak raja tuan sekalian. Ni jaga keselamatan tuan sekalian. Dah ada rumah pasung. Mara British tukar police station. Tuan-tuan sekalian. Jadi ada dah penjara. Jadi mereka kena penjara dan diputuskan nak dibunuh mereka, dibawa keluar ke tanah halal. Apa makna tuan-tuan? Puak-puak Arab Mekah ni menganut agama wasani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Mereka pun tak tumpahkan darah di Mekah. Tak tumpahkan darah di Mekah, tak. Mereka bawa ke tanah halal tuan sekalian. Dan nak dibunuh sahabat ni tuan sekalian, maka Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah beri offer, beri tawaran kepada Zaid. Apa dia tuan sekalian? Wahai Zaid, mau atau tidak tempat kamu ini kami gantikan dengan Muhammad. Kami pancung, kami penggal leher Muhammad, dan kamu balik semula ke Madinah bersama-sama dengan keluarga kamu. Jawab Zaid, pemuda yang beriman, demi Allah, aku tidak mahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sekarang berada di tempatnya tertusuk dengan sebilah duri sekalipun, dan aku balik bersama-sama dengan keluarga aku. Jawab Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat manusia ramai yang menyintai sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menyintai Muhammad. Ini testimoni ataupun perakuan betapa kasih, sayang, cintanya jilul Quran, dinasti Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sayang dan kasih pada juga sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan, Nabi dapat info, dapat maklumat pembunuhan ni, tragedi Ar-Raji'. Yaum Ar-Raji' tuan sekalian, apa Nabi buat? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Jangan main-main doa tuan-tuan. Minggu ni beberapa hari lepas tengok ada budak tu, saya tak sebut nama, tuan tahu tak? Dia boleh buat poster Facebook tu, muka dia Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia baca doa, keluar virus apa, COVID-19. Kata kau hajar betul lah dah. Minta jauh dah tuan-tuan daripada keturunan kita perangai macam ni, anak-anak cucu tuan-tuan dah. Dia ada tempat lah kita boleh nak gurau dan nak terus, biar agak-agak lah tuan-tuan. Doa ni benda yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tuan-tuan baca Quran tu banyak mana doa tuan sekalian dah. Dah kita nak baca Quran tu kan banyak. Angkat doa kita guna Rabbana atina fid dunya. Banyaklah doa kita ambil daripada Al-Quran. Doa-doa maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, Nabi baca doa apa? Baca kunut nazilah tuan sekalian, apabila darah umat Islam tumpah dengan cara yang tidak halal. Dan kita di akhir zaman ni lagilah banyak tuan-tuan. Dah, musim COVID-19 ni tuan-tuan sekalian tengok Allah, pembantaian, bahkan pembunuhan kepada umat Islam. Saya ada minggu lepas dengan Dr. Abu Aish Ahmad Najjar, sahabat kita daripada Palestin, daripada Gaza tuan sekalian, bekas pengarah hubungan antarabangsa Kementerian Pendidikan di Gaza zaman Syekh Ismail Haniyah tuan sekalian. Dia kata di Gaza pun beribu kena COVID-19 tuan sekalian. Paling menyiksakan bagaimana mereka ada pusat perawatan, pusat perlindungan. Kalau kita macam hospital Sungai Buloh tuan sekalian, Israel mari bom, lancarkan serangan. Orang tu dah susah dah. Gaza under siege tuan sekalian. Gaza ni susah tuan sekalian, dengan 2 juta penduduk susah tuan-tuan sekalian dah. Pengalaman saya 4-5 kali ke Gaza Palestin, ya Allah tuan-tuan. Dah tengok tuan sekalian, budak-budak sekolah uniform pun tak ada. Pakailah kasut buruk, baju buruk gitu lah tuan sekalian dah. Masuk sendiri rumah-rumah kita buat ziarah Allah tuan-tuan. Dahsyat. Satu rumah sampai 3 keluarga duduk. Satu bilik satu keluarga tuan-tuan. Dengan Allah, tengok kat dapur ni dapur tuan, apa yang mereka makan tuan sekalian. Hok makan roti hok keras lah, roti Aish ni. Roti keras Allah, roti ni. Pakai taubat dok lah kita tuan-tuan. Dah, roti keras ni kalau balik kat kucing kembali ke rahmatullah tuan-tuan. Itulah makan ni Allah, kata sabar dah. Susahnya hidup tuan sekalian. Itu pun kena aniaya lagi. Dia tengok mereka angkat tangan berdoa. Apa jadi pada Israel tuan sekalian? Sekarang tanggal 24 COVID-19. Israel teruk tuan-tuan. Dah. Tak semua tengok Allah hantar jundullah tak mari berbentuk api tu bakar hutan-hutan mereka. Mari pula wabak penyakit pula. Teruk juga Israel tuan sekalian. Dah, jangan jahat sangat, zalim. Kerana doa orang yang dizalimi tiada hijab dengan Allah. Dah. Doa maksudnya doa Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Kita doakan mereka. Nak keluar tak nelayan 6 km saja. Lepas tak boleh. Lepas garisan, kalau mereka 6 km berdeh tembok tuan sekalian. Tapi tak Allah hantar ikan, kan terdampak ikan pari, ikan sepanjang pantai tuan sekalian. Kalau mikir logik akal tak munasabah, tak logik. Ke gambar edit dah memang betul tuan sekalian.
Sumber protein ni mendarat kat pantai Gaza dengan jumlah yang banyak. Tuan sekalian, Allahu Rabbi ya. Nak beritahunya Allah boleh bantu dengan apa cara sekalipun. Tuan sekalian, Ar-Razzaq dah. Baik. Jadi tengok India pula duduk bersaing. Tuan sekalian, nombor 1 Amerika. Kita bukan seronok kita kurang kena COVID-19 banding negara lain. Cuba tengok, ambil mikir, Amerika paling tinggi. Nak disiplin rakyat ni payah tuan mereka. Demonstrasi, rusuhan tuan sekalian. Dah 100,000 lebih mati. Tuan-tuan sekalian, berapa juta hak dijangkiti tuan sekalian. Dah Amerika tengok bunuh orang Islam di Iraq. Bunuh satu taja pula ISIS pula tuan sekalian. Tengok tuan sekalian, bunuh umat Islam di Afghanistan. Tuduhan pada pok-pok Taliban, bunuh, serang tuan sekalian. Tengok bunuh pula juga ni di Sudan. Sudan mereka pernah bom kilang susu, mereka kata kilang senjata tuan sekalian. Satu hal lagi hak bunuh satu hal tuan sekalian. Taja pula awal lagi pemberontakan John Garang di Sudan Selatan tuan sekalian. John Garang pemberontak Kristian berlawan dengan kerajaan di Khartoum tuan sekalian. Akhir sekali pecah dua, Sudan Selatan, Sudan Utara. Sudan Selatan ni pokok Kristian dan tuan-tuan kena faham dari segi geopolitik apa dia. Sudan Selatan ni tuan sekalian, 85% sumber oil and gas di Sudan Selatan dapat pada pokok Kristian. Hak Khartoum tu Allah daihnya tuan sekalian. Saya buat biasa di Sudan tu Allah. Tuan-tuan sekalian, pasal hak di Khartoum tu macam pasal jetih besuk tahun 70-an. Takzim karak tu debu tuan sekalian. Allah Rabbi. Busuknya ceritalah pasal tuan sekalian. Pasal apa? Hilang sumber. Rasuah satu hal tuan-tuan. Nak beritahu jahat Amerika. Tengok baik ulama mereka seksa lagi. Saya pernah cerita tuan-tuan sahabat Syekh Dr. Omar Abdul Rahman, rais kepada Jamiah Islamiyah. Syekh ni orang alim tuan-tuan, terkenal lah. Dia ni buta, tapi kalau dia buat arah orang celik ikut tuan. Syekh Dr. Omar Abdul Rahman kena tahan dekat Guantanamo Bay. Kena seksa lagi. Dan dia masuk objek tumpu dan lubang-lubur Syekh Abdul Hamid, bukan Abdul Hamid, Syekh Dr. Omar Abdul Rahman. Tengok tuan-tuan punya zalim. Tengok hari ni apa jadi tuan sekalian. Duk mengejar rapat Amerika pula India pula tuan sekalian. India. Tengok apa setahun dua ni naik BJP Berjaya Janata Party tuan sekalian. Parti BJP ni ekstrem Hindu. Dah Prime Minister Modi kata apa, India hanya layak diduduki oleh penganut agama Hindu semata-mata. Tengok tuan punya ekstrem Hinduism dia. Kita belajar sejarah tengok lama dulu tuan-tuan sekalian. India sub kontinen ni diperintah oleh Kerajaan Islam Mongol. Dah. Dan memang ada bukti empiris sampai sekarang tuan sekalian. Dah. Sampai sekarang hebat Syekh Mahyuddin Aurangzeb, yang hebat Syekh Waliullah tuan sekalian. Tuan-tuan kalau pergi berjalan di Pakistan, tuan-tuan akan jumpa kota-kota zaman Kerajaan Islam Mongol India tuan sekalian. Hebat. Orang kita suka pergi kat lah. Tuan sekalian kat Shah Jahan tuan sekalian. Tengok Tugu Cinta. Tuan-tuan banyak lagi tuan-tuan. Tengok tempat hebat zaman Kerajaan Islam Mongol India. Lepas tu naik BJP tuan dibatalkan artikel 370. Tuan-tuan sekalian, orang pemilikatan di Kashmir tuan-tuan sekalian boleh, siapa-siapa nak beli boleh dah. Tak tertakluk pada orang Islam sahaja. Walhal autonomi Kashmir ni lama dah tuan sekalian dibatalkan tuan-tuan sekalian. Pasal apa Kashmir ni orang pakat berebut India nak sangat tuan-tuan. Generate duit. Mereka boleh cari duit dengan sektor pelancongan. Sebab Kashmir ni comel sungguh lah. Kashmir digelar sebagai the heaven on the earth. Syurga di atas muka bumi. Tuan-tuan kata saya bohong, tengok balik filem-filem lama tu, Bobby, Hattie Mary Sati, Sanggam, Yadu Kibara, pecah panggung bawah dulu lah. Dah. Orang tengok tengok 6-7 kali filem Bobby tuan sekalian. Kat mana syuting? Di Kashmir. Memang comel sungguh. Saya sampai 3 kali. Allah, comelnya Kashmir tuan-tuan. Comel sungguh. Indah tempat tuan. Ni India. Tengok tahun lepas saja berapa ribu mati kena bunuh tuan sekalian. Dah deploy tentera siapa 500,000 ke Pung Kashmir. 500,000 ni setengah juta tuan-tuan sekalian. Maklumat semua dipotong, jangan keluar apa berlaku di Kashmir. Hak kena bunuh, kena rogoh tuan sekalian. Orang kat tangan doa silahul mukmin, doa atas senjata orang-orang mukmin. Tahu apa jadi? Dia bekerja dengan mereka. COVID-19 sehari saya tak cek lepas hari 36,000, 37,000 satu hari tuan sekalian. Satu hari. Dah, sebab saya duduk rasa bimbang tentang Indonesia sehari dua ni naik pula dah. Rusuhan pula. Tak tahulah tuan-tuan sekalian dah. Lepas takut pakat mai sini tak tahan Hak terlepas sabar tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian tengok ni.
Doakan sedang akidah kita apa berlaku tuan-tuan di Myanmar. Dah, jangan tinggal doa. Allahumma ansul ikhwanana fi Arakan. Allahumma ansul ikhwana fi Arakan. Arakan di mana Arakan? Di Myanmar. Dalam peta geografi Rakhine State. Rakhine State tuan sekalian. Kat tu Mandau, Situate tuan sekalian. Tuan-tuan, hujung terlepas bulan Oktober, November, Disember, 24,000 mati. Kena bunuh. Tuan-tuan bayang semenjak tahun berapa ratus ribu dah mati tuan-tuan sekalian. Ethnic cleansing, pembersihan etnik terus tuan sekalian. Oh dahsyat. Mereka Muslim Rohingya. Tempat dia Rakhine State tuan sekalian. Mati ni tuan-tuan sekalian. Dahsyat sangat. Dahsyat sangat. Saya ingat saya cerita tuan-tuan, saya pergi misi melalui kapal. Kapal saya pergi, kapal terbang pun pergi tengok teruk sangat tuan-tuan. Benci mereka ni, benci pelik daripada Islam. Kita agama kita, Nabi kata apa tuan-tuan? Mengapa orang non-Muslim boleh hidup aman dengan majoriti orang Islam? Sebab Nabi kita aja Islam mengajar kita. Nabi SAW bersabda, man azaz zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti al-zimmah, maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Makna Islam jaga orang bukan Islam. Toleransi kita jaga. Tapi dalam sejarah sebaliknya. Tak usah kata cerita sejarah panjang beribu tahun. Tengok zaman kita tu, tengok contoh Myanmar tuan sekalian. 3 bulan terakhir 24,000 mati. 24,000 tuan sekalian. Saya bulan Februari, 1 Februari tahun 2017 naik kapal daripada Westport Kelang tu, tuan sekalian. Sampai ke Yangon, ibu negara Myanmar. Yangon ada pelabuhan tuan sekalian. Sampai kapal dekat tu, sambut ke demonstrasi boh. Pakai kain sarung je bang. Penjawat awal dia pakai sarung je. Banner panjang besar, say no to Rohingya. Marah kita bantu Rohingya. Bunuh. Marah kita bantu Rohingya. Kita orang Islam, kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Kita kena cakna orang muslim. Paling minimal hak Nabi ajar, baca doa, tuan-tuan, baca doa. Itu paling minimal tuan sekalian dah. Tuan-tuan, lepas tu kapal merapat dermaga, spontan takbir, tak ada usuruh pun. Tak. Dalam keadaan kita gembira sangat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya ingat saya mata macam hujan tu, air mata kata Allah, aku ni boleh pijak juga. Bumi Myanmar hak bunuh orang Islam. Rasa lain macam feel dia tuan sekalian. Askar kat bawah nak pegang nak style bertempik tu. Wah, marah dengan lawangan Allahu akbar. Tak suka sungguh dia tuan sekalian. Jadi oleh kerana nak turun ke bawah tu, nak ada sekitar dalam 12% daripada kapal Food Flotilla for Myanmar nak turun untuk kegunaan dekat Mandau dengan Situate tuan sekalian, tempat konflik tu. Naiklah pegawai immigration dia. Ni aku ni, muka sombong lah. Muka gong kata Terengganu, muka agah kata Kelantan. Muka minta penyepak kata budak rock Kuala Lumpur tuan sekalian. Dia naik ni, tuan sekalian. Kumpul mana pasport nak turun ni, kumpul atas meja ni. Dia ambil ucap pasport, depan rumah Allah tuan-tuan sekalian. Muka tu penuh kebencian muka dia. Allah, saya kata mujur tepakmu. Kalau tepak aku taubat, aku jet atas tekuk. Punya tuan-tuan sekalian, dahsyat sangat dibenci. Tapi kita ni, Nabi SAW, Islam mengajar kita apa tuan? Ihtiram duyuf. Muliakan tetamu. Tuan-tuan buatlah dalam hidup kita dengan tetamu tak sedap kira lah. Biar rasa pasal apa kau tak mahu ziarah rumah, pasal apa? Musim Covid tak payahlah. Dah. Nak elak penyakit tak sekali. Maknanya biar kita risau, orang tak mari ziarah rumah ni. Pasal apa ya? Cari kawan hello, nak sekali nak jamu makan, biar hidup, nak jamu makan, nak ihtiram orang tuan sekalian. Ni Nabi ajar muliakan tetamu tuan sekalian. Jadi hok bagian kapal di mess room tu, saudara Haji Jamil Elias, rumah dia kat Jatun, arwah Abang Fazil daripada Pokok Sena Kedah. Hok dia masuklah sedap-sedap tuan-tuan, buat sedap-sedap. Menu kari ayam semua ada tuan sekalian. Ikan fresh, ikan ambil hok tengah laut tuan sekalian. Hok beli tengah laut tu tuan sekalian. Jadi masuk sedap, dia pun jamu makan ni. Air bikin buat satu orang ni, atur makan. Langsung mulut mereka tak ucap thank you. Tapi nasi menambah bahasa sungguh. Jenis akhlak kafir. Kita Islam dah comel Nabi ajar. Itu muliakan tamu. Dia punya benci pada Islam tuan-tuan sekalian. Modus operandi sebiji macam itu. Sebab apa? Rupanya tuan-tuan, penasihat ketenteraan pada Myanmar ialah Israel.
Yahudi tuan-tuan sekalian. Saya tanya pula Dr. Abu Ain, balik saya tanya Dr. Abu Ain. Betul sungguh dia kata. Memang dia kata Israel ini penasihat kepada tentera Myanmar. Sebab tu cara mereka halal pun sebiji macam Zionis buat kepada umat sendiri di Palestin. Bakar kampung, ganggu pusat perniagaan, sumber ekonomi ganggu tuan-tuan sekalian. Oh dahsyat tuan-tuan sekalian, dahsyat. Jadi tuan-tuan, apa kita boleh buat? Nabi dah je dah angkat tangan baca doa. Dah. Tuan-tuan tak perlu nak agak bertakimam pun dah. Kita sekarang ni masing-masing ada gadget, tekan kunut nazilah. Cuba hafal tuan sekalian. Dah. Baca. Doa ni ibadah paling mudah kan. Kita berjalan, naik kereta, kita boleh baca doa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badib syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Hati-hati. Muntaqim maha pembalas. Saya semayang belakang remaja tahfiz yang baru belajar lah, dia sebut muttaqin. Lepas betulkan muttaqin lain dengan al-muntaqim. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Muntaqim maha pembalas. Maha pembalas ini lain. Kita silap sikit lari dah makna tuan sekalian. Tak apalah, tadi kita hafal ya. Kita doakan sedara akidah kita insya-Allah. Baik, yang kedua tuan-tuan, Safar tahun 4 Hijrah. Apa dia? Bir Ma'unah. Bir Ma'unah telaga Ma'unah. Dia Bir ni telaga. Biasalah tanah Arab ni nama tempat Bir, nama kampung Bir ni biasa Bir Ali. Tempat tuan-tuan mandi kan daripada Madinah nak pergi Mekah, singgah di Bir Ali. Mandi shower kan, lepas tu pakai ihram, semua sunat ihram semua sekali di Bir Ali. Kali ini Nabi didatangi oleh seorang daripada Najat, nama dia Abu Barra. Abu Barra mari datang ke Madinah. Duduk di masa kejap tuan-tuan, aman, damai Madinah. Memanglah Islam begitu. Islam, salama, selamat, sejahtera. Dah, lain tuan-tuan, kita terpaksa rasa lain, jiwa lain tuan sekalian. Dia tenang, dia seronok, dia pun bertemu Nabi, minta Nabi hantar pendakwah kepada kaum dia di Najat tuan sekalian. Nabi pada asalnya Nabi tak minat. Sebab apa? Baru berlaku peristiwa Yaum Ar-Rajab. Yang pertama, yang kedua, Nabi tak tahu apa sikap orang Najat ni kepada Islam. Tak tahu sikap macam mana tuan sekalian dah. Tapi Nabi akan ubah fikiran Nabi. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kerja dakwah ni Allah suruh buat. Ada hamparan mihnah, ibtila, orang kafir tak suka pun buat terus. Apa firman Allah yang Allah turun sebelum tu lagi lah, awal lagi. Ayat itu di Makkah tuan sekalian. Fasda' bima tu'mar wa'rid al-musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Tuan-tuan nak tunggu kafir dia tu pakai dot lah. Kita kena jalan tu buat dah tuan-tuan, kena kerja dakwah kena buat dah. Saya ingat satu tempat namanya Lombusang. Lombusang tu Sarawak tuan-tuan. Tim kami kalau pergi 8 jam naik bot, 5 jam ke kawasan Denai lagi balik tuan sekalian. Tapi tempat dia comel Lombusang tuan. Cuba tu Google Lombusang, comel wah. Oh cantik dah. Tapi sampai ke apa tu, hak Islam 243 orang, hak non Muslim ni ramai Kristian. Tapi sikap nampak bermusuh tuan sekalian. Kita biasa senyum. Apa senyum? Allah, senyum pun tak boleh. Senyum tak ada pun tak boleh. Patut dia lah kena itu kita. Dah, kita senyum. Nyejekah kita boleh. Apa senyum? Oh, kata benci sangat tuan sekalian. Benci sangat tuan, benci sangat. Tapi sabarlah kita buat. Dah. Buat kerja dakwah tuan sekalian. Sama orang asli pun sama tuan-tuan. Tuan-tuan kena fikir orang asli. Saya patut minggu ni masuk ke Sungai Tiang. Sungai Tiang Roy Bloom tuan sekalian untuk pengen dakwah asli. Kena batal last minute sebab COVID-19 tuan sekalian. Sebelum tu pergi Sungai Kejar. Sungai Kejar tuan sekalian 8 jam naik houseboat sampai Sungai Kejar tuan sekalian. Telefon kita tuan sekalian. Apa dia telefon? Dia tulis Betong, B-E-T-O-N-G. Thailand Betong, bukan Bentong, Betong tuan sekalian. Sampai Ustaz Ali pun pergi jumpa Tok Batin. Tok Batin. Tok Batin sama tu, Ustaz datang buat apa? Kami tak suka Islam. Kami tak suka Islam. Tak suka. Kami tak suka. Sebab apa tuan-tuan? Betul kata Maryam Jamilah, Al-Islam mahjubun bil Muslim. Islam itu terhijab dengan orang-orang Muslim. Tuan-tuan mengapa mereka tak suka pada Islam? Melayu lah tuan sekalian. Sebab yang duk curi, angkat bubu dia, pukat dia, curi ikan keluh, ikan toma ni Melayu. Tuan-tuan sekalian. Dah. Hak curi kayu cendana garu Melayu dah tuan sekalian. Dah. Jadi mereka tak tengok Islam, cuma tengok perangai Melayu tuan sekalian. Al-Islam mahjubun bil Muslim kata Maryam Jamilah. Ingat dekat sungai, ingat Kampung Ciong, lama dah tahun 2000
2009, 2008 saya arwah Ustaz Talibah, Ustaz Dasuki Abdul Rani. Duduk 3 hari tuan sekalian, duduk kepada dakwah Mak Seling. Dah. Ajak pai, masuk Islamnya pai, Islam ni bagus kita kata. Dia jawab, Ustaz, orang Melayu curi ubi saya. Orang Melayu curi ubi saya. Tak minat tuan sekalian. Tapi kita yang putus asa buat, kita gerak buat tuan sekalian dah. Buat ice breaking 3 hari tuan sekalian dah. Pagi masak sarapan, tengah hari lunch, lepas tu petang makan dah. Malam dia ajak bersewang tuan sekalian, layan jugalah. Tak minat agak. Betul nak sesi ice breaking. Jadi tuan sekalian, kerja dakwah ni kena berjalan. Nabi kita pilih 70 orang. 70 orang apa ciri? Yang pertama orang muda, yang kedua ahlul qura. Tuan sekalian, tak sempat masa cukup kita sambung. Lain kali semoga Allah rahmati dan berkati usaha tuan-tuan kita semua untuk sentiasa hadir dalam kuliah-kuliah ilmu. Semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.